طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح آمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita berjumpa untuk kali seterusnya pada pembacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bagi Imam Qadhi Iyad Al-Maliki. Kita sampai pada faslun fi adlihi wa amanatihi wa iffatihi wa sidqi lahjatihi. Di situ pada muka surat saya ni cetakan Dubai pada muka surat 177. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun fi adlihi wa amanatihi wa iffatihi wa sidqi lahjatihi. Kata Imam Qadhi Iyad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini fasal pada menyatakan adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah, sifat
bersih diri dia, suci dirinya dan betul benar lidah dan percakapan baginda. Kata Qadhi, wa amma adluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amanatuhu wa iffatuhu wa sidqu lahjatihi fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan nas. Adalah Nabi ni orang yang paling amanah. Amanan nas. Ini sirah isim tafdil, af'al tafdil. Wa a'dalan nas, dan manusia yang paling adil. Wa a'affan nas, dan orang yang paling suci dan murni diri dia. Wa asdaqahum lahjatan mundu kana, dan orang yang paling benar percakapan dan bahasanya semenjak baginda lahir, semenjak baginda wujud. I'tarafa lahu bidzalika muhadduhu, mengiktiraf demikian itu oleh musuh-musuhnya, lawan-lawannya, wa'idahu, dan musuhnya. Lawan dan musuhnya mengiktiraf demikian. Jadi pengiktirafan yang dibuat oleh musuh seseorang itu pengiktirafan yang sangat besar. Kalau pengiktirafan yang dibuat oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat ini ataupun orang yang baik ini, kadang-kadang dia bermuka-muka ataupun mujamalah, mengambil hati. Tapi kalau benda itu diiktiraf oleh musuh seseorang, seteru seseorang, itu satu pengiktirafan yang memang benar, kerana mereka ni, bila musuh ni, maklumlah mereka tidak ada apa-apa manfaat nak dapat, bahkan itu mereka itu membenci. Tapi bila mereka iktiraf, itu iktirafan yang sangat besar makna dia. Wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin, adalah baginda dinamakan sebelum kenabiannya sebagai al-amin, seorang yang amanah. Wa qala Ibnu Ishaq kana yusamma al-amin bima jama'a Allahu fihi min al-akhlaqis salihah. Ibnu Ishaq mengatakan bahawa baginda Nabi dipanggil al-amin kerana Allah Ta'ala himpunkan pada diri Nabi akhlak-akhlak yang elok, akhlak-akhlak yang salih. Wa qala ta'ala muta'in thamma amin. Jadi dalam surah Takwir ini Allah Ta'ala menyebut muta'in, yang ditaati, thamma amin, dan di sana je dan yang juga amin, amanah. Aktsarul mufassirin ala annahu Muhammad, sebahagian dan ataupun kebanyakan ahli tafsir yang menyatakan penafsiran ayat ini mengatakan muta'in thamma amin ini di sini merujuk pada Nabi SAW. Jadi ada di sana pandangan yang mengatakan Jibril, tapi ada sebahagian ahli tafsir mengatakan amin di sini merujuk kepada Nabi SAW. Walamma ikhtalafat Quraisyun wa tahazabat, apabila bertelingkah golongan Quraisy dan masing-masing ni berpuak-puak, inda bina'il Ka'bah, ketika nak membina Ka'bah, fima yasluhul hajara, siapakah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini berlaku pada Nabi sebelum dibangkit menjadi Rasul, belum nak bangkit dia menjadi Nabi. Maka berlaku banjir besar di Mekah menyebabkan Kaabah, sebahagian Kaabah runtuh dan Hajar itu beralih, Hajar Aswad beralih. Maka mereka membina balik Kaabah tersebut. Bila dibina balik, mereka batu yang paling mulia daripada batu Kaabah itulah Hajarul Aswad. Maka mereka berpakat dan berbalahlah siapakah yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, yang menjadi batu yang duduk di rukun Hajar Aswad ini. Siapa yang berhak meletakkannya? Hakamu awwala dakhilan alaihim. Akhirnya bila begitu mereka kata macam inilah, mereka tahkimkan, mereka seruahkan urusan itu kepada orang yang mula-mula masuk kepada mereka pada hari pagi tersebut. Fa idza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilun. Tiba-tiba yang pertama masuk ke dalam tempat ataupun dalam masuk ke Baitillah itu ialah Rasulullah. Wa dzalika qabla nubuwwatihi, dan itu sebelum kenabian Nabi. Faqalu, bila nampak Muhammad masuk ni, mereka kata hadza Muhammadun hadzal amin qad radina bihi. Ini Muhammad ni, ini orang yang amanah, orang yang kepercayaan, kita redha dengan dia ni. Okey, setujulah ke lah, kita serah ke dia, apa yang perlu dibuat. Rasulullah SAW suruh setiap daripada puak dan kabilah tu pegang hujung kain, dan ya Nabi SAW sendiri yang meletakkan Hajar Aswad. Wa anir Rabi' ibn Khuthaim kana yutahakamu ila Rasulillah fil jahiliyati qabla al-Islam. Daripada Rabi' ibn Khuthaim menceritakan adalah mereka ini menyerahkan urusan kepada Nabi sebelum, pada masa jahiliah sebelum Islam lagi. Maka ada apa-apa pertelingkahan, ada apa-apa
pergaduhan, mereka akan rujuk kepada Rasulullah SAW. Ini berlaku mana? Sebelum Nabi dilantik jadi Rasul lagi. Wa qala Allah Ta'ala wallahi inni la aminun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi berkata, wallahi inni la aminun fis sama aminun fil ard. Aku ni orang yang dipercayai, yang amanah di bumi, di langit dan juga di bumi. وبه إليه قال حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءتي عليه حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو يعلى بن زوجي حرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب An Ali anna Aba Jahlin qala lin Nabi SAW. Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah, Inna la nukadzibuka. Hai Muhammad, kami bukan mendustakan engkau, walakin nukadzibu bima ji'ta bih, tapi kami mendustakan ajaran yang kau bawa tu. Kami mendustakan apa yang kau bawa tu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, fa'innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu hai Muhammad, tetapi orang-orang yang zalim itulah mereka berpaling dan ingkar kepada ayat Allah. Warawa ghairuhu la nukadzibuka wama anta fina bimukadzab. Dalam riwayat lain diceritakan bahawa disebut bahawa la nukadzibuka, kami tidak mendustakan kamu, wama anta fina bimukadzab, dan kau ni bukanlah orang yang didustakan di kalangan kami ni. Wa qila innal Akhnas bin Syariq laki Aba Jahl yaum Badr. Akhnas bin Syariq bertemu dengan Abu Jahal. Yang Akhnas bin Syariq ni dia masuk Islam lah. Dia sempat perang Hunayf, dan dia ni antara orang yang Nabi ni taklifkan hatinya. Sebab dia ni asalnya pun orang-orang besar jahiliah juga ni. Jadi Nabi beri bahagian zakat daripada mu'allafati qulubuhum. Dia sempat dengan Nabi pada peperangan Hunain. Dia berwafat pada awal khilafah Sayyidina Umar. Okay. Jadi Akhnas bin Syariq ni bertemu Abu Jahal pada hari peperangan Badar. Faqala lahu ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam. Ni gelaran Abu Jahal. Orang Abul Hakam ni makna bapak yang bijak lah, ketua orang yang bijak sana lah. Makna di sini dia memang orang ketua kabilah dia ni. Ini orang yang dianggap orang yang hebat ni, tapi sebab dia tidak Islam, Allah Ta'ala beri gelaran daripada Hakam jahil terus. Bukan yang bijak sana, yang jahil terus. Ialah orang yang akalnya bijak, IQ-nya tinggi, pandangan yang pintar, tiba-tiba benda yang berkaitan dengan sekecil-kecil atau seperti penting perkara, benda-benda yang melibatkan benda asas akidah tak boleh beriman, maka orang tu layaklah dia beri jahil. Jadi dipanggil Aba Jahal. Aba Jahal, di Akhnas panggil, ya Abul Hakam, laisa huna ghairi wa ghairuk yasma'u kalamana. Tak ada dah di sana selain aku dan selain kamu ni. Kita ni nak perang ni, nak tanya sikit ni. Tak ada orang lain dah, aku dengan kamu saja. Tidak ada yang yasma'u kalamana, yang mendengar perkataan kita. Tukhbiruni an Muhammad, beritahu aku tentang Muhammad ni. Sadiqun huwa am kadhibun, adakah dia benar ataupun nipu? Kita nak perang ni, Muhammad ni benar ke tipu dia ni? Faqala Abu Jahal wallahi inna Muhammadan la sadiqun. Abu Jahal kata, demi Tuhan, Muhammad ni benar orang dia. Wa ma kadzaba Muhammadun qattu, tidak pernah Nabi Muhammad, tak pernah Muhammad ni tipu walaupun sekali. Tak pernah Muhammad tipu. Nampak dia sendiri mengaku. Tapi kerana sebab ingkarnya, ada nak jaga maslahahnya, macam-macam kerana takabur lah, kita kata takabur lah. Kerana takaburnya, dia tidak mahu menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa sa'ala Hiraklu anhu Aba Sufyan. Hirakla ni raja Rom lah, bertanya kepada Abu Sufyan. Kita panggil Hercules kan, Hiraklu. Dia bertanya kepada Abu Sufyan. Maqala hal kuntum
tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Qala la. Dia tanya bahawa adakah kamu menuduh Muhammad ini berdusta sebelum dia memberitahu wahyu ini? Adakah kamu dia ni mendusta di kalangan kamu sebelum ini? Abu Sufyan kata, la, tidak. Wa qala an-Nadhr bin al-Harith li Quraisy. Nadhr bin Harith berkata kepada golongan Quraisy, qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatha. Muhammad ni di kalangan kamu ni seorang pemuda yang baru. Budak pemuda lagi. Ardakum fikum. Mereka meredakan kamu pada diri kamu, maka kamu reda dengan dia ni. Wa asdaqakum haditha, orang yang paling reda di kalangan kamu dan yang paling benar pada percakapan. Wa a'zamakum amanata, orang yang paling besar amanahnya. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi syayb, sehinggalah bila kamu melihat pada dua sudghai. Sudghai ni makna dua bahagian kepala duduk tepi ni Ni bahagian ni sudghai. Dua bahagian tepi kat ni. Kamu melihat ada uban, makna mereka Muhammad ni dah tua, umur 40 ke atas, ada uban. Ja'akum bima ja'akum bihi, dan dibawa datang kepada kamu apa yang dibawa datang itu. Kultum sahir, tiba-tiba kamu kata dia sahir, dia penyihir. La wallahi ma huwa bisahir. Demi Tuhan, Muhammad ni bukan seorang penyihir. Ni bukan kerja tukang sihir gini. Ni bukan tukang sihir. Ciri-ciri gini bukan tukang sihir. Wa fil hadithi anhu ma la masat yaduhu yadamra'atin qattu la yamliku riqaha. Dalam hadis diceritakan bahawa tidak pernah menyentuh tangan Rasulullah tangan perempuan satu pun yang tidak dimiliki dirinya. Makna Nabi tak pernah sentuh perempuan yang tidak dimiliki diri, makna yang bukan hamba-hamba lah, hamba Nabi. Kalau hamba Nabi tak apa, sebab tidak jadi haram. Ada pun perempuan ajnabiyah, Nabi tak pernah sentuh isteri dia dan juga hamba dia, tak apalah. Fi hadis Aliin fi wasfi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Sayyidina Ali pada menceritakan sifat Nabi. Sayyidina Ali sebut asdaqun nasi lahjah, orang yang paling benar lahjah percakapannya. Wa qala fil hadis wa haka faman ya'dilu illam a'dil khibtu wa khasirtu illam a'dil. Ni Nabi pernah surah Arabi lah, suruh dia cakap kasar dengan Nabi. Dia kata, hey Muhammad, adil sikit pemberian kamu. Beri adil sikit, kata. Boleh dituduh ini. Yalah. Sifat nifak dalam hati dia tu masih ada tu. Jadi bila begitu Nabi kata, celakalah kamu. Teruk benar kamu ni. Siapa lagi yang nak adil kalau bukan aku yang adil? Sesungguhnya jadi rugi aku. Rugi besar aku. Aku ni rugi kalau aku tidak adil. Satu riwayat kata khibtu wa khasirtu, satu riwayat kata khibta wa khasirta. Rugi dan juga malanglah kamu kalau aku tidak adil. Dalam riwayat lain kata khibtu, malanglah aku dan rugi aku jika aku tidak adil. Ni pun kita pernah jumpa hadis ni pada macam mana Nabi SAW sifat tawaduk Nabi kan. Qalat Aisyah ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu. Sayyidatina Aisyah kata tidak pernah diberi pilih Nabi pada antara dua perkara kecuali dia akan pilih yang paling ringan jika selagi mana perkara itu bukan dosa. Dan kalau perkara itu dosa, maka Rasulullah ini sejauh-jauh manusia daripada dosa. Qala Abul Abbas Al-Mubarrad qasama Kisra ayyamahu. Kisra ni raja Parsi. Jadi gelaran raja ni dia ada kalau Malaysia ni yang di-Pertuan Agong. Nampak tak? Kalau Rom ni apa nama ni? Kaisar. Kaisar ni Caesar. Kalau Parsi ni, kerajaan Parsi, Kisra. Kisra. Kalau kerajaan Mesir, Firaun. Itu gelaran kepada raja dia. Sama kalau Habsyah, Najasyi. Okay. Dia kata Abul Abbas Al-Mubarak sebut qasama Kisra ayyamah. Dia Kisra ni raja ni, dia bagi hari dia. Faqala yasluhu yaumur rih linnaum. Hari yang angin dia selesa sedap, itu dia akan tidur, sesuai untuk tidur. Wa yaumul ghaib lis-said. Hari kalau mendung dia akan keluar memburu.
Wa yaumul matari lisyurbi wal lahwi. Kalau hari hujan, hari itu hari untuk minum-minum arak. Dan hari untuk bergembira, menyanyi, menari ke, pertunjukan ke. Wa yaumul syamsi lil hawaid. Hari cerah itu untuk tunaikan hajat-hajat lain, pekerjaan. Wa qala ibnu Khalawayh. Berkata Ibnu Khalawayh. Ini lughawi belaka, ahli lughah ni. Tadi Mubarrak tadi terkenal lah imam yang besar dalam bidang lughah, Al-Mubarrak. Kitab yang terkenal, kitab Al-Kamil lil Mubarrak. Ini juga Ibnu Khalawayh atau Khaluyah. Dia kata ma kana a'rafuhum bi apa nama ni? Ma kana a'rafuhum bi siyasati dunyahum. Jadi apa nama ni, menceritakan tentang Kisra ni lah. Dia kata adalah dia ini seorang yang sangat tahu tentang pengurusan dunia ni, bagaimana urus tadbir dunia. Maka dibacakan ayat ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka ini tahu yang zahir daripada kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka daripada akhirat itu, mereka tu orang yang lalai. Itu apa dia? Itu Kisra, raja. Bagaimana mereka tahu nak urus, nak siasah dunia. Tetapi walakinna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam jazza'a naharahu thalathata ajza. Nabi SAW membahagikan siangnya 3 bahagian. Juz'an lillah, 1 juzuk bagi Allah. Wa juz'an li ahlihi, 1 juzuk kepada ahli keluarganya, hak ahli keluarganya. Wa juz'an li nafsihi, 1/3 untuk diri dia sendiri. Thumma jazza'a juz'ahu bainan nas. Kemudian bahagian hak dirinya tu dibahagi pula antara dia dan juga antara manusia. Fakana yasta'inu bil khassati 'alal 'ammah. Adalah Nabi ni minta tolong dengan orang-orang khusus di atas pekerjaan-pekerjaan umum. Kadang-kadang Nabi minta tolong dengan sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang khusus ni untuk menolong baginda pada perkara-perkara yang umum, perkara yang am. Wa yaqulu ablighu hajata man la yastati'u iblaghi. Tolong beritahu kepada aku, kamu sampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya kepadaku. Siapa yang tak mampu sampai hajat, tolong beritahu kepada aku. Jadi sekarang lah jejak asnaf ataupun mencari asnaf ni. Kadang tugas pusat-pusat zakat negeri ni tak mampu nak cari, nak masuk ceruk kampung, bukan dikenal belaka, pegawai mereka tak ramai. Jadi tugas orang masyarakat kampung yang mula-mulanya ahli dewan wakil rakyat kawasan tu lah, JPKK tau, apa lagi, ketua kampung dan juga masyarakat sekitar tu lapor dan beri maklumat tentang orang susah dalam kawasan tu. Jadi ni isunya bendera putih. Isu bendera putih. Jadi itu cara juga tu, cara untuk memudahkan supaya sampai dapat tahu ada orang yang kesusahan, kita tolong dia atau beritahu kepada orang yang pihak yang berkenaan supaya dapat ditolong. Ya. Fa innahu man ablagha hajata man la yastati'u iblaghahu. Kerana sesungguhnya siapa yang menyampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajat, orang tu tak boleh nak bergerak, duduk kat rumah, kenderaan tak ada. Kita ni tahu dia, kita sampaikan hajat dia tu. Amanahullahu yaumal qiyamah yaumal faza'il akbar. Allah Ta'ala akan selamatkan dia pada hari faza'il akbar, hari kejutan yang sangat besar, hari kiamat lah. Tuhan akan beri rasa dia aman, akan rasa selamat pada hari kiamat. Oh, tu besar tu. Jadi kita jangan anggap kita tak mampu tolong. Kita boleh tolong dengan cara kita memberitahu pihak yang mampu tolong tu. Ada orang susah, ada orang ni. Ya. Wa an Hasan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'khudhu ahadan bi qarfi ahadin wa la yusaddiqu ahadan ala ahadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, Sayyidina Hasan kata, tidak pernah menyalahkan seseorang dengan sebab kesalahan orang lain. Nabi tak pernah menyalahkan
mengambil kira, yakni menghukum dan menyalahkan orang lain, biqarfi ahadin ai bi dhanbi ahadin, dengan dosa orang lain. Wala yusaddiqu ahadan ala ahadin, dan Nabi SAW tidak membenarkan seorang atas orang lain. Maknanya kalau ada orang cerita pasal orang lain, Nabi tak senang-senang terima dak. Maknanya dianggap sebagai namimah, mengadu domba cerita. Oh ni cerita gini. Nabi tidak suka gitu. Bahkan Nabi kata, jangan kamu, aku keluar kepada kamu ni, biarlah aku keluar dalam keadaan hati aku ni bersih. Aku tidak ada perasaan ataupun tidak ada rasa apa-apa terhadap kamu. Ni jangan beritahulah, maksudnya jangan sampaikan benda hak keburukan orang ni. Nabi tak suka. Supaya Nabi tengok sahabat ni, Nabi tak mari apa fitnah-fitnah yang disampaikan tu. Wa dzakara Abu Ja'far At-Tabari an Ali annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi kata apa? Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyyati ya'maluna bihi ghaira marratain. Kata Nabi, tidak pernah aku terlintas nak buat sesuatu perbuatan yang ahlul jahiliyah pernah melakukannya kecuali pada 2 ketika. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina ma urid. Ketika itu, setiap daripada keadaan itu, Allah Ta'ala akan halang antara ku dan antara perkara yang aku nak buat itu. Min dhalika. Thumma hamamtu bisu'in. Kemudian aku terlintah untuk buat perkara yang, perkara yang tidak sesuai lah. Hatta akramanillahu birisalati. Sehinggalah, ma hamamtu. Thumma ma hamamtu. Kemudian aku tidak pernah terlintah pun. Jadi Nabi kata masa zaman muda-muda dulu adalah dua kali terlintah. Tapi setiap kali terlintah nak ikut sekali lah dengan perbuatan orang jahiliah tu. Nampak tak? Perbuatan dengan perbuatan lara orang jahiliah tu penuh lah. 2 kali sahaja. Kemudian setiap kali daripada nak ada niat tu, Tuhan halang terus. Ini Allah Ta'ala sebut, wa wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala memaksumkan, menjaga Nabi daripada manusia, keburukan manusia ni. Nabi ni maksum, terpelihara. Terpelihara, maksum. Jadi ismah tu daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping akhlak Nabi, akhlak yang mulia. Jadi setiap kali Allah Ta'ala halang. Kemudian Nabi kata, thumma ma hamamtu bisu'in. Kemudian aku tak pernah lintah pun nak buat jahat. Hatta akramanillahu birisalati. Sehinggalah Allah Ta'ala muliakan dengan kerasulan, sehingga dilantik jadi rasul. Qultu lailatan li ghulamin kana yar'a ma'i. Satu kali Nabi kata, aku pernah berkata kepada seorang budak yang menggembala bersama aku, lau absarta li ghanami, boleh tak kamu tengok kambing aku, hatta adkhula Makkah, sehingga aku dapat masuk Mekah, fa asmura biha. Asmura ni makna bercakap-cakap malam, macam hiburan malam lah. Makna kalau zaman dulu orang dulu malam-malam mereka dengar hikayat, nampak tak? Dengar cerita-cerita, hiburan-hiburan, menyanyi dan seumpamanya. Jadi itu kebiasaan macam kita zaman dulu kan, ada tengok wayang kulit gitu. Jadi ada hiburan-hiburan, ada cerita-cerita, hikayat-hikayat, ada cerita pada waktu malam. Kalau Arab tu hikayat alfi lailah, 1001 malam kan. Jadi Nabi kata, tolong jaga kok kambing aku ni, aku nak masuk Mekah, nak bersembang malam di dalam Mekah bersama orang Mekah lah. Kama yasmurus syabab, sebagaimana bersembang malam pemuda-pemuda. Bersembang malam ni jangan ingat benda-benda yang jahat, zina dak. Nabi SAW amat jauh daripada tu. Ni sembang malam, berbuah-buah malam. Tapi benda itu benda yang dianggap sebagai lara lah. Kalau kita ni bersembang ni biasa sangat dah 24 jam sembang. Boleh jumpa sehari tu sembang. Nampak tak? Ni PKP ni kurang sikit. Kalau tidak hari pagi bersembang, tengah hari bersembang, makan tengah hari, malam bersembang. Tengah malam pun lapar perut, ajak kawan sembang lagi. Jadi Rasulullah SAW kata minta gulam, budak yang bersamanya, tolong jaga je kambing dia. Dia nak masuk Mekah, nak bersembang lah bersama dengan pemuda-pemuda. Macam pemuda-pemuda buat masa zaman tu lah, biasalah. Fa kharajtu kadzalika hatta ji'tu awwala darin min Makkah. Maka aku keluarlah demikian itu sehingga aku sampai pada rumah pertama di bandar Mekah. Wa sami'tu azfan bidufufi wal mazamir.
aku dengar orang mengalunkan, mengetuk daf ni apa dia? Kompang-kompang dan juga meniup mizmar, alat tiupan. Li'ursi ba'dihim, kepada urus. Urus makna perkahwinan. Ada persandingan lah, ada majlis perkahwinan, jadilah. Maka adanya gembiralah sebut tepuk apa nama ni, kompang-kompang, alat-alat muzik tiupan mizmar. Fajalastu anzuru, maka aku pun duduklah untuk tengok sekali. Orang menikah, duduk tengok orang menyanyi ke, orang apa nama, memainkan alat muzik. Faduriba ala udhuni, maka ditutup atas telingaku. Fanimtu, maka duriba ala udhuni maknanya aku dimari perasaan ngatuk. Nak duduklah tengok ni, tiba-tiba mari mengatuk, aku pun tertidur. Fama aiqadhni illa massu syams, tidak aku jaga kecuali cerahan matahari. Maknanya aku jaga pagi je. Jaga-jaga tu cerah dah sehingga matahari kena pada aku, sehingga waktu tu baru aku jaga. Mana Allah Ta'ala beri pada Nabi ni, halang Nabi daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Atau perkara bukan maksiat sekalipun, perkara yang tidak patut dan lara sekalipun. Faraja'tu walam akhdi syai'an, maka aku kembalilah balik, aku tak dapat buat apa-apa. Thumma arani marratan ukhra mithlu dhalik, kemudian datang kepada aku seumpama perasaan itu kali kedua. Thumma lam ahummu ba'da dhalika bisu, tapi tiap kali datang tu Nabi tak dang nak ikut sekali, tertidur Nabi. Kemudian Nabi kata, tidak aku rasa perasaan untuk buat jahat pun selepas daripada itu. Ni kadang-kadang perlindungan daripada Allah, ismah min Allah. Adapun bukan Nabi ni, dia tak ada ismah lah, dia daripada al-hifdhu min Allah, penjagaan daripada Allah. Kita ada niat nak buat jahat, tak boleh buat jahat. Sebab apa payah nak buat jahat, tak ada perasaan. Ataupun Tuhan sekat kot jalan lain, itu penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hafazna minal ma'asi ma zahara minha wa ma batan. Ya, bis. Qala faslun fi waqarihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, samtihi wa tu'adatihi wa muru'atihi wa husni hadihi. Fasal pada menyatakan waqar, Nabi ni orang yang tenang. Samtihi, Nabi ni orang yang diam, tidak bercakap, tak cakap kosong-kosong, bukan. Samtihi wa tu'adih, tu'adih makna orang yang keadaan yang tenang, wa muru'atihi, sifat maruah Nabi, dan eloknya petunjuk Nabi SAW. Wa amma waqaruhu wa samtuhu wa tu'adatuhu, wa muru'atuhu wa husnu hadihi. Fahaddathana Abu Ali al-Jayyani al-Hafidhu ijazatan aradtu bi kitabihi. Qala haddathana Abu al-Abbas ad-Dilai akhbarana Abu Dhar al-Harawi akhbarana Abu Abdullah al-Warraq haddathana al-Lu'lu'i haddathana Abu Dawud haddathana Abdul Rahman ibn Salam haddathana Hajjaj ibn Muhammad an Abdul Rahman ibn Abi Zinad an Umar ibn Abdul Aziz ibn Wahib sami'tu Kharijata ibn Zaidin, aku mendengar Kharijah bin Zaid yaqulu kana Nabi SAW awqaran nasi fi majlis, Nabi orang yang paling haibat, paling waqar, paling tenang pada majlis, pada kedudukan. Nabi duduk dalam keadaan tenang, bukan duduk ikut dang, duduk dalam keadaan lisah sekali, tak, tenang. La yakadu yukhriju syai'an min atrafihi, hampirlah tidak keluar sesuatu daripada atrafihi, daripada hujung-hujung mana. Nabi taklah makna masa duduk, taklah makna nak meludah, senguh ke apanya, tidak. Nabi tenang, Nabi duduk dalam keadaan tenang. Warawa Abu Sa'id al-Khudri kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi majlisi ihtaba bi yadihi, Nabi SAW bila duduk dalam majlisnya, Nabi akan ihtibak. Ihtibak ni duduk dalam keadaan angkat kaki. Saya tak boleh duduk ni. Angkat kaki, dia peluk kaki, angkat dua kaki, tegakkan kaki tu, lepas tu dia peluk dengan tangan dia.
Wa kadza kana aktsaru julusihi muhtabiyan. Dan begitulah kebanyakan daripada duduk Nabi itu duduk ihtiba. Duduk ihtiba. Okay. Wa an Jabir bin Samurah annahu tarabba'a. Daripada Jabir bin Samurah bahawa Nabi SAW duduk bersila. Bersila kita maklumlah tarabbuk ni biasa kat kita tengok cuba tengoklah. Tarabbuk ni mudahnya ni. Tapi tak ni nak buat ni tak sesuai keadaan. Wa rubbama jalasa kurfusa wa huwa fi hadithi Qailah. Kurfusa ni duduk dalam keadaan kurfusa. Okey. Kurfusa ni sama juga. Dia maknanya ihtibak juga. Dalam keadaan duduk diangkatkan lututnya, lepas tu dipeluk lutut dia. Wa kana kathira sukut Nabi ni banyaknya dalam diam dia. La yatakallamu fi ghairi hajah. Dia tidak berkata-kata pada perkara yang tidak ada hajat. Yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil. Dan dia berpaling daripada orang yang bercakap dengan perkara yang tidak elok. Wa kana dhahikuhu tabassuma. Ketawa Nabi tu senyum. Bukan ketawa berkoh-koh, berketawa bersuruh-suruh tak. Ketawa Nabi ni dalam senyum je. Wa kalamuhu fasla. Percakapan Nabi ni jelas satu-satu. La fudula wala taksir, tidak berlebih-lebih dan tidak kurang sehingga tidak dapat difaham. Wa kana dhahku ashabihi indahu tabassum. Adalah ketawa Nabi di sisi sahabatnya itu ialah apa dia? Senyum. Tauqiran lahu. Jadi sahabat Nabi pun ketawa pun dalam keadaan senyum. Tidaklah ketawa kah suka gitu tak. Kerana apa? Tauqiran lahu, kerana nak memuliakan Nabi. Waqtida'an bihi, dan mengikut kepada perbuatan Nabi. Wa majlisuhu majlisu hilmin wa hayain. Majlis tempat, majlis ni makna majlis Nabi duduk. Kalau Nabi duduk dalam satu majlis, maka majlis itu majlis yang hilm, penuh dengan kelembutan, kerahmatan, dan juga al-haya, penuh dengan sifat-sifat malu. Wa khairin wa amanah, kebaikan dan juga amanah. Wala turfa'u fihi al-aswat, dan tidak diangkat suara. Bukan majlis yang hiruk pikuk tak, angkat suara, bercakap dengan nada tinggi. Lebih lagi lah angkat kursi. Ini majlis tak puas hati angkat kursi. Wala tu'banu fihi al-hurum, dan tidak dijelaskan padanya perkara-perkara haram. Maknanya Nabi tidak dedah, tidak buat padanya perkara-perkara haram. Tak ada. Idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tayru. Apabila Rasulullah berbicara, maka sahabat ni akan menundukkan kepala seumpama di atas kepala mereka itu ada burung. Tunduk, diam, tak bergerak. Bukan tidak duduk dalam keadaan tidak berjuruh orang panggil. Wa fi sifatihi yaqtu takafu'an. Nabi ni melangkah dalam keadaan gagah kemas. Wayamshi haunan, berjalan dalam keadaan haunan, lembut, keadaan satu-satu keadaan lembut. Ka'annama yanhattu min sabab, seumpama dia turun daripada tempat tinggi. Wa fil hadithil akhar idza masya mutajammi'an. Bila Nabi berjalan dalam keadaan Nabi berjalan dalam keadaan yang lajulah. Yu'rafu fi mashihi annahu ghairu gharadin wala wakilin. Diketahui pada perjalanan Nabi ni, Nabi SAW dia bukan orang yang ghairu gharidin, bukan orang yang jenis keluh kesah. Wala wakilin, bukan jenis orang yang bodoh. Dia kadang-kadang jalan ni kita tahu tak, jalan gini, perangai, makna sabah dengan jalan. Tapi bila berjalan orang yang hebat ni kita tahu ni bukan orang sembarang ni. Bukan orang sembarang. Ai ghairu dhajirin wala kaslan. Maka berjalan Nabi tu bukan orang yang keluh kesah atau tidak tahu apa-apa, dan bukan orang yang berjenis pemalas. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, inna ahsanal hadi hadiyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebaik-baik petunjuk, iaitu petunjuk Nabi SAW. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma kana fi kalami Rasulillah tartilun aw tarsil. Adalah pada kalam Nabi, percakapan Nabi ni ada tartil. Tartil makna bercakap dalam keadaan jelas, satu-satu, tenang. Aw tarsil, samalah, tarsil makna jelas, dalam keadaan tenang. Wa qala ibnu Abi Halata, kata Ibnu Abi Halah,
kata Ibnu Abi Halah, dia kata apa? Kana sukutuhu ala arba'. Adalah diam Nabi ni atas 4. Ala hilmi. Diam Nabi ni kadang ada 4 matlamat, 4 sebab. Ala hilmi menunjukkan sifat halim, sifat orang yang kita kata bijaksana. Wa hadari, kerana yang kedua kerana sebab hazar, berjaga-jaga. Wa taqdir, dan juga sebab takdir, nak memuliakan. Wa tafakkur, dan kadang-kadang kerana tafakkur. Jadi 4 tu antara bila Nabi diam sama ada 4 ni lah. Qalat Aisyah kana Rasulullah SAW yuhadithu hadithan law addahu al-addu ahsahu. Nabi ni bercakap satu percakapan, kalau orang yang bilangnya nescaya dia dapat bilang. Maknanya kita boleh tahu satu. Nabi kalau dia orang yang nak bilang percakapannya, butir-butir kalamnya, dia boleh bilang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tiba. Nabi SAW suka bau-bauan. Waraihatal hasanah, bau yang elok, bau yang baik. Wa yasta'miluhuma kathiran, dan Nabi banyak gunakan. Wa yakhussu alaihima wa yahuddu alaihima, dan Nabi menggalakkan orang supaya berbau-bau yang wangi. Wa yaqulu hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan kepada aku min dunyakum, daripada perkara dunia kamu. An-nisa'u wat-tib, perempuan dan juga bauan wangi. Wangi-wangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah, tapi dijadikan tenang hati aku tu, ketenangan aku itu dalam sembahyang. Wa min muru'ati, daripada sifat maruah, tinggi maruah Nabi SAW, nahyuhu an nafkhi fi ta'ami wasyarab, larangan Nabi tiup pada makanan dan juga minuman. Makna minuman tu jangan tiup. Jangan tiup gitu. Okey. Jadi dak berjuru lah, dak berjuru. Wal amru bil akli mimma yalik, dan suruhan Nabi makan, Nabi suruh makan hak paling dekat dengan seseorang. Wal amru bis siwak, Nabi nyuruh bersiwak. Wa inqa'ul barajimi war rawajibi, dan Nabi juga suruh membasuhkan. Barajim ni makna lipatan sendi-sendi. Lipatan dan sendi-sendi yang ada pada diri seseorang. Celah-celah. Itu sendi tu barajim. Rawajib ni celah-celah anggota tu supaya dibasuh, supaya tidak lekat kotoran. Wasti'malul khisalil fitrah, dan menggunakan khisalil fitrah. Khisalil fitrah ni makna perkara-perkara fitrah. Apa lagi? Makna memotong bulu-bulu pada badan yang perlu dipotong, bersiwak, mengguna wangi-wangian. Okay. Faslun fi zuhdihi fi dunya, fasal pada menyatakan zuhudnya Nabi pada dunia ni. Sikit lagi Wa amma zuhdu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dunya, adapun zuhud Nabi dunia, faqad taqaddama min al-akhbari athna'a hadhihi sirah ma yakfi, telah terdahulu pada penceritaan hadis-hadis ketika sirah ini apa yang memadai. Wa hasbuka min taqallulihi minha, cukuplah kamu tahu tentang sedikitnya Nabi ambil dunia ni. Wa i'radihi an zahratiha, dan Nabi ni berpaling daripada keindahan dunia. Wa qad siqat ilaihi bihazafiriha, padahal dunia ini telah dibawa datang kepada Nabi bihazafiriha, dengan keseluruh pelusuk, seluruh hujung, seluruhnya. Bihazafir dengan keseluruhannya. Wa taradafat alaihi futuhuha, dan telah datang berturut-turut kepada Nabi pembukaan dunia, ila an tuwaffiya, sehinggalah Nabi SAW wafat. Tapi Nabi wafat, wa dir'uhu, dalam keadaan dir'uhu, baju besinya itu, marhunatun inda yahudiyin, baju besinya tergadai ada di sisi orang Yahudi, fi nafaqati iyali, pada sebab nak kerana baginda berhutang untuk beli nafkah ahli keluarganya. Jadi hutang dengan ada rohan ni tak apalah. Nabi SAW sebab apa, rohan itu, barang gadaian itu, dia akan tampung atau akan selesaikan hutang. Nampak dah orang kata dah Nabi meninggal dalam keadaan ada hutang. Jangan faham molek ni, bukan hutang yang belum selesai. Bila hutang dengan rohan ni, rohan itu dia akan menggantikan tempat hutang tu. Jadi seakan tak ada lah. Sebab itu tak termasuk orang yang berhutang dengan rohan ni, tak termasuk lah.
Tapi nak ceritanya Nabi buat macam tu sebab apa? Makna Nabi bergadai ke barang kerana apa? Pinjam untuk membeli nafkah keperluan ahli keluarganya, makanan. Dan kepada siapa pula? Yahudi. Ini juga satu isyarat juga. Orang Islam tak ada nak tolong Nabi ke? Tu kadang-kadang perbuatan Nabi ni kena baca dengan banyak. Kena baca dengan pandangan jauh. Menunjukkan bahawa muamalah dengan orang bukan Islam ni satu muamalah yang makna tidak dilarang. Harus. Bagaimana dia itu orang yang bukan memusuhi Islam. Harus muamalah dengan bukan Islam. Ya? Habis. Wa huwa yad'u wa yaqul, dan Nabi berdoa dan berkata, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ni kuta. Kuta ni makna cukup-cukup. Gitu. Cukup-cukup. Tu istilahnya cukup-cukup. Bukan makna melampau-lampau, lebih tak. Cukup-cukup. Hadatsana Sufyan bin Asi Al-Husain wal-Husain bin Muhammad Al-Hafiz wal-Qadi Abu Abdullah At-Taimi. حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن حجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا. Tak pernah Nabi SAW kenyang 3 hari berturut-turut min khubsi burrin, daripada roti bur. Roti bur ni makna roti gandum halus. Hatta madha li sabili, sehinggalah Nabi meninggalkan jalannya, sehinggalah Nabi wafat. Tak pernah Nabi kenyang makan 3 hari berturut-turut dengan makanan yang enak sebegitu. Wa fi riwayatin ukhra min khubzi syair yaumaini mutawaliyaini. Dalam riwayat lain menyatakan daripada khubuz syair, gandum yang kasar ni, 2 malam yang berturut-turut. Walau sya'a la'atahu Allah ma la yakhturu bi balik. Kalau nak, Tuhan boleh beri pada Rasulullah apa yang tidak pernah terlintas di fikiran kita. Maknanya kalau Tuhan nak, Tuhan boleh beri. Tapi Rasulullah tak ambil. Wa fi riwayatin ukhra ma syabi'a alu Rasulillah SAW min khubzi burrin hatta laqi Allah Ta'ala. Nabi tidak pernah kenyang makan roti daripada gandum halus sehingga Nabi bertemu Rasulullah. Wa qalat Aisyah ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Nabi wafat dan keadaan tidak meninggalkan 1 dirham pun, 1 dinar pun, ataupun syah kambing pun, ataupun unta. Wa fi hadis Amr bin al-Harith ma taraka illa silahu. Nabi tidak tinggalkan kecuali alat perang dia, senjatanya. Wa baghlatahu, baghal dia. Wa ardan ja'alaha sadaqah, dan juga 1 tanah yang Nabi SAW jadikannya sebagai sadaqah. Qalat Aisyatu wa laqad mata wa ma fi baiti syai'un ya'kulu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi rafin li. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali dalam rumah itu, dalam rumah aku tidak ada sesuatu yang dapat dimakan oleh dhu kabidin, oleh orang yang punya dhu kabid ni, oleh manusia hidup lah, yang mempunyai kabid ni kata mana, hati yang basah lah. Orang makna manusia yang hidup yang tak dapat. Nabi SAW wafat dalam keadaan dalam rumah aku tidak ada makanan yang sesuai untuk orang hidup illa syatra syairin fi rafin li, kecuali separuh roti syair yang duduk dalam rufuf, rak almari, rufuf. Kalau zaman dulu dia sama tidak ada peti, orang letak dalam rak lah, rak simpanan makanan. Ada separuh roti yang duduk pada dalam almari tempat sipang, tu je ada. Rasulullah wafat dalam keadaan hari yang wafat itu ada waktu aja di rumah Sayyidatina Aisyah. Wa qala li inni urida alayya an tuj'ala li batha Makkah zahaban, sesungguhnya dibentangkan, ditawarkan kepada aku supaya dijadikan batha Makkah zahaban, bukit ada Mekah tu menjadi emas. Faqultu la ya Rabb aju'u yawman wa ashba'u yawman. Tidak ya Allah, aku tak ambuh tu. Aku nak berlapar 1 hari dan nak kenyang 1 hari. Fa ammal yawmul ladzi aju'u fihi fa atadarra'u ilaika wa ad'u'uk. Adapun hari yang aku lapar padanya, aku nak meminta doa kepada kamu. Aku nak tadarru', bermunajat dan tadarruk, meminta pertolongan kepada kamu. Wa ammal yaumul ladzi ashba'u fihi fa ahmaduka wa uthni alaik. Adapun hari yang aku kenyang, maka aku akan puji, aku akan
syukur kepada engkau. Wa fi hadithin akhar inna Jibril alaihi salam nazala alaihi, Sayyidina Jibril turun kepada Nabi. Wa qala lahu inna Allah Ta'ala yukri'uka salam, Allah Ta'ala mengirimkan salam kepada engkau. Wa yaqulu laka atuhibbu an aja'ala hadhihi al-jibala dhahaba, adakah kamu ingin supaya aku jadikan bukit-bukit ini emas? Wa takunu ma'aka haitsu ma kunta, dan adalah emas itu akan berada bersama kamu di mana kamu nak. Fa atraqa sa'atan, lalu Nabi SAW tundukkan kepala seketika. Thumma qala ya Jibrilu inna dunya daru ma la daralah. Dunia ini daru ma la daralah, negeri orang tak ada negeri. Dunia ni negeri orang tak ada negeri. Mana? Orang hok tak ada bahagian akhirat, dia ni loba ambil dunia. Dia tak ada negeri akhirat, dia akan ambil lah dunia. Maka dia itu, dunia ini negeri bagi orang yang tidak mempunyai negeri abadi, yang tidak mendapat habuan daripada negeri abadi akhirat. Wa malu malalah, dan dunia ini harta bagi orang yang tidak ada harta yang kekal di akhirat. Wa qad yajma'uhuma ma la aqlalah, wa qad yajma'uha ma la aqlalah, dan sesungguhnya yang menghimpunkannya ialah orang yang tidak ada akal, dan boleh jadi orang yang menghimpunkan dunia ini orang yang tidak ada akal. Faqala lahu Jibril thabbatakallah ya Muhammad, moga Allah Ta'ala sabit teguhkan engkau, bil qawli thabit, dengan perkataan yang teguh. Wa an Aisyah qalat in kunna ala Muhammadin la namkuthu syahran, sesungguhnya kami ni ahli keluarga Nabi ni, isteri Nabi ni duduk sebulan. Ma nastauqidu nara, tidak kami hidupkan api, tak pernah hidup api, masuklah maksudnya. In huwa illa tamru awal ma, tidaklah makan kami kecuali dengan tamar dan juga air. Dia tak makan langsung, roti hidangan tak, kadang-kadang diberi kepada keluarga Nabi, orang bagi. Jadi maknanya nak masak sendiri ni tidaklah ada keadaan yang mana Sayyidatina Aisyah kata ada bulan-bulan tu kadang tak perangat api pun, tak hidup api pun. Nampaknya susah. Zaman sekarang orang dok masak ni orang senang. Telefon saja, Food Panda, Grab Food, mari atas rumah. Musim PKP gitulah. Kadang-kadang orang kaya lagi lah tidak masak. Tak masak rumah dia. Gas tu tahun dah habis. Jadi itu nak cerita apa? Situasi dan keadaan Rasulullah dan keluarga Nabi ni susah. Wa an Abdurrahman bin Auf halaka Rasulullah SAW wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi sya'ir. Rasulullah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang, baginda dan ahli keluarga baginda, daripada khubuz syair. Wa an Aisyah wa Abi Umamah wa Ibn Abbas nahwu, daripada Sayyidina Aisyah dan Abi Umamah dan Ibn Abbas nahwu, seumpamanya, hadis seumpama makna itulah. Wa qala Ibn Abbas kana sallallahu alaihi wasallam yabitu huwa wa ahlu layali mutatabi'ata, Nabi dan ahli keluarga Nabi pernah tidur malam-malam berturut-turut, tawiyan, dalam keadaan tak kenyang. La yajiduna asya'an, dia tidak mendapati asya', tak ada makan malam. Dan siang adalah, tapi malam tak ada makan, tidur dalam keadaan tawiyan, perut kosong lah. Wa ana Anasin ma akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala sukur rajah, Nabi SAW tidak makan di atas khiwan. Khiwan ni makna meja dan kursi lah. Hidangan khiwan ni makanan yang diletak di atas, jadi perlu pada kursi. Tak pernah Nabi makan gitu. Wala sukur rajah, dan tidak pernah Nabi makan di atas sukur rujah. Sukur rujah ni bekas kecil-kecil yang tak lauk. Nabi makan satu hidangan, dalam itulah lauk tak sekali, bukan lauk asing-asing. Nampak? Jadi kerana itu bukan daripada adat Arab, itu adat Furs, adat Parsi dan adat bangsa-bangsa lain. Makan atas meja, makan atas kursi. Sebab apa bila makan atas meja, kita tak perlu tunduk lah. Makan gitu dia, bawa makanan. Kita tak perlu tunduk untuk makan. Nampak tak? Jadi itu makanan orang-orang senang. Makan atas meja, makan atas kursi, atas tempat hidangan ni. Duduk dalam keadaan itu makanan, tak perlu tunduk apa pun.
Tak boleh duduk sikit je lah. Tapi kalau makan duduk di tanah ni, kena tunduk, kena perut tertekan. Lagi pula tak ada makan di atas bekas pinggan-pinggan kecil ni. Banyak lauk ni tidak. Lauk Nabi 1-2 gitu aja. Tak? Roti, kadang dengan zit, kadang dengan lauknya, sekali diletak hidangan. Tak ada lah bekas kecil-kecil sebagaimana kita. Kalau setengah tempat tu budaya tu banyak kan. Bekas tu kecil tu banyak pilih. Wala khubizalahu murakkak, dan tidak pernah dibuat roti bagi Nabi, roti yang murakkak, yang lembut. Wala arasyatan samitan qaltu, dan tidak pernah aku lihat kambing bakar. Langsung kata. Kambing bakar yang ada kat rumah ni, masyhur ni makna kambing bakar, dibakar seekor, tak pernah. Dan Nabi pernah makan, tapi orang jepuk. Tapi di rumah tidak. Wa an Aisyah binti Abi Bakr inna ma kana firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashuhu lif. Firash, hamparan Nabi yang Nabi tidur di atasnya, adaman, daripada kulit yang mana isinya daripada pelepah-pelepah tamar. Daun pelepah tamar tu diisikan menjadi macam biar lembut. Macam kita ni tilang kabu, letak ke kabu. Setengahnya tak kapas, setengahnya tak bahan sintetik tu. Nabi diletak daripada daun-daun tamar tu, diletak di atas luar tu kulit, diisi supaya jadi lembut. Tapi makna tak selembut macam kita lah. Itu aja. Wa an Hafsata qalat kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi mishan nathnihi thinyatain. Adalah hamparan Nabi di rumahnya itu mishan daripada kulit yang kami lipatnya 2 kali lipat. Fayanamu alaih, kemudian Nabi tidur. Fa thanainahu lailatan bi arba', kemudian kami satu hari kami lipatnya 4 kali. Maknanya kami letak 4. Ada 4 tebal lah sikit. Falamma asbaha, bila Nabi bangun pagi, ma farashtumu li lailata, apa yang kamu bentangkan, kamu letakkan, hamparkan pada aku malam tadi? Lembut semacam je. Fadhakarna dhalik, lalu kami ceritalah, ya Rasulullah, sebelum ni 2 kali je hamparan tu, ni 4 kali ni. 4 kali diletak lipatan ni supaya apa? Supaya jadi tebal. Faqala rudduhu bihalihi, kembalikan macam asal. Fa inna wata'atahu, sesungguhnya duduk aku di atas tilam lembut itu, mana'atni al-lailata salati, menghalangku pada malam ini daripada sembahyangku. Jadi sedap sangat tidur. Kita tebal tilam tu, lagi tebal, lagi sedap tu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu ahyanan ala saririn marmulin bisyaritin hatta yu'athira fi jambihi. Nabi SAW tidur pernah tidur di atas katil yang mana dibuat daripada tali daripada urat-urat pokok lah, bisyaritin hatta yu'athira fi jambihi, sehingga berbekas pada tepi Nabi SAW, lambung Nabi. Wa an Aisyah qalat lam yamtali jawfun Nabi SAW shiba'an qat, tidak pernah perut Nabi kenyang, tak pernah kenyang langsung, makan kenyang tak pernah. Walam yabutha syakwa ila ahad, tapi Nabi tak pernah menceritakan, mengadu pada seseorang pun. Wa kanatil faqatu ahabbu ilaihi minal ghina, adalah kesukaran dan kefakiran itu lebih Nabi suka daripada kekayaan. Wa in kana la yadhallu ja'ian yaltawi tula lailatihi minal ju', adalah Nabi pernah satu hari dalam keadaan lapar. Yaltawi tula lailatihi, Nabi berlapar sepanjang malamnya daripada lapar. Yaltawi ni makna bahasa kita nak sebut kan, orang lapar macam mana? Dia akan tidur dia mana? Tidurnya akan bengkok kan? Bengkok, dia akan rapatkan kaki. Tidur kekok. Kita kekok setengah tu. Makna dia akan rapatkan, tidur dalam keadaan bukan boleh berbaring straight, tak boleh. Orang lapar dia akan tidur dalam keadaan dia akan rapatkan perut dia. Pernah tidur macam tu. Fala yamna'hu siyama yaumi, tapi itu tidak menghalang Nabi puasa esok hari. Walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ard, kalau nak baginda boleh minta kepada Tuhannya seluruh khazanah bumi. Wa thimariha, buah-buahannya. Wa raghada 'aishiha, dan kemewahan hidupnya.
Ragadan ni makna kemewahan hidupnya. Walaqad kuntu abki rahmatan lahu, kadang-kadang aku pernah menangis kerana siang pada Nabi. Aisyah kata kadang-kadang aku nangis tengok Nabi. Mimma arabihi, dengan sebab apa yang aku lihat pada Nabi. Wa amsahu biyadihi ala batni, dan aku sapu dengan tangan aku atas perut Nabi. Mimma bihi minal ju', kerana apa yang Nabi dah alami daripada sakit itu. Wa aqulu nafsi laka fida, aku kata ya Rasulullah, aku tebuh dirimu kepada engkau. Lau taballaghta minad dunya bima yakutuka, kalaulah kamu minta daripada dunia apa yang dapat memberi makan kepada kamu. Nabi jawab apa? Yaqulu ya Aisyah tu, wahai Aisyah, mali walid dunia, apa geranganku dengan dunia ni? Aku tidak ada apa-apa keperluan bagiku daripada dunia. Ikhwani min ulil azmi minar rusul, saudara-saudara aku daripada rasul-rasul ulil azmi, sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza, mereka sabar lebih daripada ni lagi. Famadau ala halihim, tapi mereka berlalu ikut keadaan mereka sabar, mereka tunaikan mereka hidup dalam keadaan itu. Faqadimu ala rabbihim, lalu mereka bertemu dengan Tuhan mereka sehinggalah mereka wafat. Fa akrama ma'abahum, lalu Allah Ta'ala muliakan anugerah dan juga tempat kembali mereka. Allah Ta'ala muliakan mereka di akhirat nanti. Wa ajzala sawabahum, dan Allah Ta'ala melimpahkan pahala-pahala kepada mereka. Afa ajiduni astahyi in taraffahtu, maka aku dapati diri aku ni rasa malu kalau aku ni bermewah-mewah, bersenang-senang fi ma'isyati, pada kehidupanku. An uqassara bi ghadan dunahum, aku ni mendapat bahagian sikit kurang daripada mereka di akhirat nanti. Jadi aku ni aku malu lah. Kalau aku ambil bahagian aku kat dunia ni, hidup senang, aku nanti akan jadi kurang darjatnya berbanding mereka di akhirat. Wa ma min syai'in huwa ahabbu ilayya minal luhuq bi ikhwani wa akhillai, tidak ada sesuatu pun lebih aku suka kepada diriku daripada aku bersama mereka, bersama saudara-saudara dan kekasih-kasih aku di akhirat nanti para nabi. Aku bersama mereka, bukan aku ni orang yang terkemudian ataupun jadi rendah martabat. Qalat fama aqama ba'du illa syahran, tidaklah Rasulullah SAW hidup selepas itu kecuali sebulan. Hatta tuwfiya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW wafat. Ini cerita ini menceritakan bahawa bagaimana Nabi SAW sedikitnya ambil bahagian daripada dunia. Kerana dunia ini daru man la daralah, daru man la daralah, negeri bagi orang yang tidak ada negeri baginya. Kemudian kata muallif rahimahullah, faslun fi khawfihi min rabbih, menceritakan tentang takut Nabi, taat Nabi dan kuatnya ibadat Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Ada soalan tak? Tak ada Tak ada, sekadar itu saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر